Assalamualaikum and hi everyone. Balik lagi dekat video aku. Kali ni aku mau buat, aku rasa aku ada mention kot dekat video yang Iman Shopee book haul tu. Aku cakap aku mau buat, sorry ada dia, so betul ada disturb sikit. Kenapa? Ada aku mention, aku nak tahu di video mana, video Iman Shopee ataupun video pertama aku cakap aku akan buat book review. Tapi aku nak pasti. So hari ni aku akan buat book review. So kali ni punya book review aku bukannya review buku-buku yang aku baca buku ni. Tapi apa yang special adalah semua buku yang aku review ni adalah penulis dia penulis yang sama, orang yang sama tulis buku. So nama penulis tu adalah Temi Abdungo. Dia sudah buat 8 buku. And aku sudah baca 8 buku tu. And best, memang best kamu nak baca. Dia lain-lain lah, dia tidak 8 buku tu satu cerita, dia lain-lain. So buku pertama yang dia cipta, yang dia tulis adalah dia panggil Siri Jalanan. Dia macam ni. Pak. Ini buku dia, ini yang macam Facebook yang dia tulis. Ini adalah pelukis jalanan macam ni. Nampak? Yang ini buku yang Siri Jalanan ni, apa yang special dia adalah non-fiction. Maksudnya dia dari kisah benar. Temi Abdungo dia sendiri, dia tulis buku ni berdasarkan pengalaman dia sendiri. So buku pertama ni, dia cerita pasal macam mana dia survive belajar di luar negara tanpa scholarship. Macam mana dia kerja untuk dia bayar yuran dia, macam mana dia survive. Dia menyewa, dia jumpa kawan, ada orang khianat dia survive. Dia ni semua dah pandai, dia memang pandai. Dia SPM dia memang tip top. Dia masuk A-level, tapi di A-level tu dia ada something happen di A-level tu yang buat dia tidak dapat scholarship. Itu kamu kena baca baru kamu tahu kenapa, apa yang jadi di situ. Lepas tu dia dapat belajar tapi tidak scholarship. Jadi dia kena bayar sendiri lah yuran apa semua tu. Macam mana dia survive di semester pertama dia belajar di luar negara, and apa course dia ambil, apa kamu kena baca baru kamu tahu apa. Tapi kamu kena baca best. Dia ajar banyak benda. Lepas tu buku kedua ada Arsitek Jalanan. Dia yang ini tebal. Ini dah juga tebal lah ini. Actually buku-buku dia aku boleh baca satu buku ni boleh habis sehari sebab dah tebal pun sebenarnya. Benda ni tebal, memang tebal. Tapi kalau aku baca merasa tebal. Tapi kalau aku macam aku pun baca dia tebal hari ni. So aku rasa benda ni biasa aja. And buku dia tidak, tengok ni. Oh nampak? Dia ada jarak lagi. Kalau novel yang aku baca selalu, dia memang padat tau. Satu page tu padat. Dia tidak macam ni. Ini jarang-jarang. And ini pada aku satu page ni sekejap je. Kalau yang novel padat betul. Lagi banyak. Lagi tebal. Lagi tebal, lagi banyak, lagi kecil. Ini besar. So okay je ni. Yang aku pernah baca novel sampai satu tahap aku penat membaca novel tu. Sebab cerita dia terlampau panjang, terlampau tebal. Terlampau tebal. Sampai aku macam penat gila baca bila habis. Macam tu. Tahap aku pernah sampai macam tu lah. Tapi sekali je lah macam tu. Lepas tu aku masih lagi obses dengan novel. Lepas ini dia cakap pasal dia punya, ini pengalaman dia last semester dia belajar. And dalam buku ni juga dia dah beritahu apa dia last dia jadi apa. Maksudnya last si Temi ni kerja apa. Kena baca, kamu tahu apa dia kerja, di mana dia kerja. Dia ada kawan. Lepas tu si Temi ni ada best friend. And siapa best friend dia. Macam tu lah. Dalam buku ni banyak cakap dan apa ending dia, macam mana dia survive. Semua tu ada dalam buku ni. Buku yang ketiga ni tajuk dia Impian Jalanan. Yang ini dia cakap pasal macam mana dia survive. Ini dia sekolah rendah. Dia cerita pengalaman dia di sekolah rendah. Dia ni sebenarnya ada disleksia. So macam mana dia survive. Dia suka melukis. Apa dia buat kalau dia tidak duit, apa dia gunakan bakat dia tu untuk apa supaya dia dapat duit. Kamu kena baca ni pun best.
last buku yang sini jalanan ialah ni, Signage Jalanan. Actually ini adalah yang paling aku dalam 4 buku tadi, ini yang paling favorite aku. Channel aku rasa ini aku rasa paling suka. Yang antara 3 tu. Tapi nak tahu lah orang lain ada yang suka pertama, ada yang kedua. Pasal aku suka yang keempat ni. Sebab yang ini dia cerita pasal macam mana dia di sekolah menengah. Macam mana dia survive di sekolah menengah. Dia ada masalah kawan-kawan dia, problem kawan. Kau tahu lah kalau sekolah menengah ni kan banyak masalah, banyak drama. Dia cerita macam ni lah. Macam dia survive sebagai seorang yang disleksia tanpa ada orang tahu. Mama bapak dia je tahu. Macam orang yang dah tahu pun dia ada disleksia. Jadi aku suka ni sebab bila aku baca ni aku pun sekolah menengah sekarang. Jadi bila macam ada kaitan dengan aku lah. Jadi ni yang favorite aku lah. Aku memang paling suka baca yang ini. Okay. Lepas tu buku yang dia yang lepas dia lukis lepas dia tulis 4 buku ni ada tulis buku lain. Yang ini adalah siri Empire. Panggil siri Empire. Dia ada 2 buku. Actually aku rasa buku ni ada sambungan tapi dia belum buat lagi. Macam ini je yang dia ada sekarang. So siri Empire ni dia ini pun dia lukis sendiri, okay? Beritahu dulu. Ini fiction. Ini fiction yang bukan dari kisah benar. Ini memang dia buat sendiri. Tapi buku ni aku perasan bila aku baca, dia cuba sampaikan dia mau beritahu kehebatan Kesultanan Melayu kita. Aku rasa dalam buku ni dia mau beritahu pembaca yang Kesultanan Melayu kita ni actually sangat super duper good. Macam diorang memang kuat. Dan macam mana kenapa dulu Kesultanan Melayu Melaka diorang boleh zaman kegemilangan dia, faktor dia ada macam begitu dalam ni lah. Tapi dia bagi tahu dalam penceritaan. And ini memang dongeng. Memang dongeng. Tapi kalau kau betul-betul baca and imagine betul, dia memang ada cakap, dia memang ada bagi tahu. Kenapa nama Sultan, kalau nama Agong ada yang di Pertuan Keduli Yang Maha Mulia. Kenapa dia orang kena taruh Keduli Yang Maha Mulia? Kenapa kena taruh Yang Maha Mulia? Dia bagi tahu, dia explain apa setiap nama tu, dia bagi tahu. Lepas tu dia cakap orang-orang laut, orang-orang laut tu punya function macam tu lah lebih kurang. Dia explain di sini. Ini pun. Jadi sini ni memang dia berlatar belakangkan Kesultanan Melayu, buku ni. Memang best. Tapi ini dia belum habis. Aku memang tahu dia belum habis. Memang ada sambungan. Sebab aku baca ending dia tu gantung. Memang ada sambungan. Tapi aku nak tahu lah bila tu Mia akan tulis ataupun dia tulis sekali kau nak tahu. Tapi aku harap dia sudah kasih keluaran baru lagi sebab aku mau baca. Sebab itulah gantung. Aku rasa geram. Macam aku mau tahu apa lagi lepas ni. So ini pun best. Kamu kena baca. Kena beli baca. So buku paling latest dia yang dia baru kasih keluar tahun lalu, bulan 7 macam tu kalau tak rasa. Yang ini Selamat Tinggal Purnama. Kakak Siti dia sempat ambil ni. Satu daripada 7,000 naskah terawal. Kalau yang lepas 7,000 tu dia tidak dapat dalam box. Ini dalam box. Okay, box ni tidak. Kalau sudah 7,000 yang ke atas tu orang tidak box. So kakakku sempat dapat yang dalam box yang paling memang first cetakan pertama masa dia release ni. Yang ini pun fiction, bukan dari kisah benar. Ini dia punya belakang hipnosis dia. Nampak? So masa aku nampak di IG dia post dia ada release buku baru. Aku macam apa Selamat Tinggal Purnama ni kan? Purnama lepas tu tiba ada macam ni retak-retak apa ni? Aku first bingung macam apa buku pasal apa ni? Lepas tu aku nak baca hipnosis, aku nak baca pun belakang dia ni. Aku nak baca ni sebab dia nak bagi tengok. Jadi aku nak tahu apa. So aku macam apa ni? Aku beli je. Dia pun beli sebab dia tahu ni temai buat mesti best. So aku macam apa? Sekali aku baca. Aku beli. Dia beli. Lepas tu dia bawa balik Sabah.
dia ada baca nih yang pertama, buku strand yang pertama, tapi dia dah baca habis. Lepas tu dia bagi aku baca habis. Aku baca dua-dua ni. Dan sampai sekarang dia belum baca habis ni sebenarnya. Haha. So dia dah tahu apa sebenarnya cerita. Aku yang tahu. Hai Mer. Dia mau share sikit. Hai bilang. Lepas tu yang strand pertama lah, dua-dua ni. Dia macam cerita juga lah, macam bersambung. Yang ini memang habis. Ini dia tidak gantung. Memang inilah 2 bukunya je lah yang tinggal. Yang ini dia cerita pasal seorang lelaki yang menjadi selebriti. Dia jadi seorang penyanyi. Lepas tu macam mana dia famous. Dia famous gila-gila. Dia famous satu dunia kenal dia semua. Lepas tu dia famous and ada satu masalah. Lepas tu macam kenapa dia depression apa semua. Dia memang macam artis lah. Memang dia selebriti. Dan dia macam selebriti and then ending dia macam mana. Dia beritahu pasal depresi. Kenapa selebriti kita ada yang depression sedangkan dia ada semua. No, dorang ada duit, dorang ada rupa, dorang ada talent, dorang ada semua. Tapi dorang bunuh diri. Kenapa? Dia beritahu di sinilah. Macam mana dia beritahu kehidupan sebenar seorang selebriti. Bila aku baca sebenarnya, aku baru tahu, patutlah ada yang bunuh diri. Dia pun dorang ada semua. Sebab dorang begini-gini. Dorang kena fitnah, dorang kena bash, kena kecam keyboard warrior kan. Netizen sekarang kan kala-kala detektif atau dorang tu. Lepas tu, tapi ada satu perbezaan dalam buku ni. Aku cakapkan dia fiction. So bila mereka dia buat satu format. Macam mana? Kalau manusia sekarang dalam buku ni, orang yang hidup di dunia ni dengan dunia betul kita sangat berbeza. Dia orang dia boleh makan, dia memang manusia biasa, tapi ada something dekat diri dorang yang tiada dekat dunia kita. So buku ni dia memang ajar pasal tu. Lepas tu mesti kamu macam curious kan. Siapa Teme yang kau sebut ni? Teme ni nama Teme Abdullah tu bukan nama betul ya. Teme ni dia nama pena lah, lebih kurang macam nama samaran dia je. Yang nama real dia tu orang dah tahu. Kau search di mana-mana pun, kau pergi Wikipedia, kau pergi Google, kau nak akan jumpa siapa nama Teme Abdullah. Teme tu maksud dia saya. Abdullah tu hamba Allah. So, kalau gabung nama dia saya hamba Allah. Sama juga, aku pun tak tahu siapa. So, itulah di sebalik nama Teme. Lepas tu, Teme ni, muka dia pun orang dah pernah jumpa. Itulah, muka dia orang dah pernah jumpa. Dah pernah nampak sebenarnya. Aku pun, even dia post di IG pun, kan kaburkan muka dia tu, supaya orang nak kenal dia siapa. Dia mau orang kenal dia, aku rasa dari segi penulisan, bukan sebab dia handsome or what. Sekarang kan penting rupa, baru boleh tengok talent. Bukan tengok talent, baru tengok rupa. Sekarang macam tu. Lepas tu, Teme ni sangat misteri. Betul lah misteri. Semua orang nak tahu dia siapa. Kawan dia tu pun orang nak tahu siapa. Kawan dia tu ada dalam siri jalanan tu. Kawan dia ada dalam tu. Kalau kau baca siri jalanan, kau akan kenal satu watak. Nama dia Ahmad. Ahmad ni best friend forever dia. Dia memang banyak tolong Teme. Pemaisuri Agung kita pernah jumpa. Dan ke Pemaisuri kita pernah jumpa Teme. Tanpa cover apa-apa muka. Tanpa dia nak cover apa, memang nampak. So semua orang tanya Pemaisuri Agung, macam mana muka Teme? Semua DM, semua tanya. Pemaisuri Agung jawab, no. Apa no? No. Malu. Dia masuk video tapi dia malu. Sana lah kau. Terus Pemaisuri Agung jawab, dia seorang yang handsome dan baik. Tapi nak tahu lah macam mana muka dia. Sekarang orang nak tahu. Hai, cakap. Hi everyone. Hai, nama saya Amir. Cakaplah, apa main tutup muka begini? Cakap. Minta puji. Dia mau masuk tapi dia telah tutup muka kan, minta puji. Hai, bilang. Hai guys. Hai. Cakap. Malu. Amir malu.
Itu aja lah. Itu aja buku Teme. Sekarang dia baru tulis 8 buku. Ya, dia baru buat 8 buku. Kalau kamu tanya dalam banyak series saya ada 3 nih. Sama 30 nama, Empire dengan Jalanan. Paling favorite series aku antara 3 nih. I think entah lah, mau pilih semua best. Mungkin Jalanan kot. Sebab dia non-fiction. Dia dari kisah benar. Yang sama 30 nama nih, satu lagi aku lupa cakap. Yang ini, yang buku pertama, strain pertama, dia punya ending yang last. So, even though dia sambungan kan, aku almost crying. Masa tuh aku tengah baca di atas kaki, aku tengah baca. Last lah, memang last punya ending. And then mata aku berair. Terus kakak Siti dia tengah-tengah phone dia macam, kenapa kau udah menangis tuh? Dia macam tuh, nah aku cakap, sedih ending dia kak, macam tuh. Maybe kalau orang yang macam aku, yang drama queen sikit, maybe dia akan nangis dia baca yang buku nih. Buku kedua, dia juga sedih lah. Tapi buku ni aku almost cry. Almost, mata aku berair. Sebab kakak aku macam, kenapa kau nangis? Macam tu, apa yang sedih sangat cerita dia? Macam tu. Sebab dia dah baca habis kan. Dia baca separuh je. Jadi dia dah tahu cerita yang sebenar dia apa. Dia tahu macam sikit je aku cerita dengan dia. Dia tanya apa cerita dia, Dia beli tapi dia dah baca. Tak pasti dia macam tu. Dia suka beli buku. Tapi dia dah baca buku tu. So, kebanyakannya aku yang akan baca buku tu. And aku akan cerita. Apa cerita dalam buku tu. Dia macam malas membaca. Tapi dia mau tahu cerita dalam buku tu. Saya pelik sikit. Tapi itulah dia. Tapi yang di Jalanan ni dia sudah baca 4 tempat. Dia lah orang yang memperkenalkan Teme ni sebenarnya dengan aku. Kami video call, dia akan cerita, wih nak kakak Rimba, aku kenal kata Teme ni, bla bla bla. Buku dia best, dia pergi belajar gini. Terus ada buku baru, Empire, lain. Saya itu aku tahu buku dia, dan aku ada baca, terus aku macam fall in love dengan dia punya penulisan. So ini saja review book yang aku akan buat, yang untuk buku-buku Teme. Aku harap siapa yang dapat tengok sampai akhir nih, kamu memang the best. Sebab aku bercakap di dalam video nih, aku bukan jalan-jalan, aku bukan vlog, aku bukan pergi luar beli barang, tidak vlog, aku bercakap aja. Siapa yang dapat tengok sampai akhir nih memang bagus lah. Sebab kamu udah bosan tengok aku. Mungkin ada yang tertidur tengok, ataupun yang mengap-ngap, ataupun yang tengok sambil buat benda lain kan. Tapi tidak apalah, oke lah, betul kan, dia penting ada view. Pas, thank you so much tengok sampai sini. Aku nak boleh vlog. Aku nak boleh vlog keluar sebab PKP. Aku keluar buat apa je kan. Banyak aku mau pergi buat apa pun, aku di rumah je lah. Itu je lah. So jangan lupa subscribe, like, comment, share dengan kawan-kawan kamu yang belum subscribe, belum tengok. Lepas tu kalau kamu subscribe tu, jangan lupa tekan loceng di siring tu. Lepas tu follow IG aku. Oh, buku-buku ni macam kamu beli kan, video lepas baca, tengok video dia macam best kan. Buku-buku ni semua dari Iman Shopee. Sorry, ada Amir lagi masuk. Kenapa? Buku-buku Teme semua ni yang kamu nampak ni, semua dari Iman Shopee. Kamu boleh pergi website dorang, kamu beli di situ. So itu saja. Bye.